Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu. Jadi pada hari ini kita nak belajar berkaitan dengan charge elektrostatik. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya soalan. Pernah tak sebelum ni awak pergi ke mana-mana pasaraya, tolong mak awak tolak troli? Okay, masa tengah tolak-tolak troli tu, tiba-tiba terasa macam ada renjatan elektrik. Okay, sebenarnya ia berlaku kerana terdapat pemindahan charge elektrik antara troli dengan badan awak. Okay, sebab troli tu dia ada charge elektrik yang statik. Okay, jadi bila pegang berlaku geseran antara badan dan troli, maka kita akan terima renjatan elektrik tersebutlah. Jadi inilah yang dinamakan sebagai charge elektrostatik yang kita nak belajar pada hari ini. Sebelum tu, kita kena ketahui bahawa charge elektrik ni terdiri daripada charge positif yang kita panggil sebagai proton dan juga charge negatif yang kita panggil sebagai elektron. Okay. Jadi bila dia ada proton positif dan elektron negatif, akan berlaku daya tarikan dan daya tolakan lah. Jadi daya tersebut kita panggil sebagai daya elektrostatik. Okay. Macam mana kita nak tahu dia menolak ke menarik? Kita kena tengok charge dia. Kalau charge dia sama, contoh positif dan positif, maka dia akan saling menolak. Tapi kalau negatif-negatif macam mana pula? Dia masih charge yang sama kan? So dia adalah menolak juga. Tapi andai kata dia adalah charge yang berlainan. Okay, contoh positif dan negatif, jadi dia akan saling menarik. Jadi awak dah faham satu bahagian, iaitu kalau charge tu sama, tak kisahlah positif-positif, negatif-negatif, dia akan menolak. Tapi kalau dia berlainan, dia akan menarik. Jadi dalam bab ni kita kena tahu bahawa apabila dua bahan tu dia dua bahan yang berlainan. Okay, contoh macam cikgu ada contoh sikat dan juga kain. Ada dua bahan yang berlainan, bila kita gosokkan bersama akan berlaku pemindahan elektron. Jadi awak kena ingat, bila berlaku satu gosokan ataupun geseran antara dua bahan yang berlainan, akan berlaku pemindahan charge lah. Jadi apa yang akan berpindah? Hanya elektron yang akan dipindahkan daripada satu bahan ke bahan yang lain. Maksudnya charge negatif sahaja yang akan dipindahkan. Bagaimana pula dengan charge positif? Okay, charge positif ataupun proton tidak bergerak. Dia akan statik je lah dalam bahan tersebut. Okay, seterusnya cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak tahu sesuatu bahan tu adalah bercharge negatif ataupun bercharge positif. Okay, caranya mudah saja. Di dalam sesuatu bahan tu, bila bilangan proton tu dia lebih daripada bilangan elektron. Contoh awak boleh tengok kat sini, ada berapa bilangan proton dekat sini. Okay, kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan proton dan hanya 2 bilangan elektron. Jadi bahan tersebut adalah bercharge positif. Okay, betul, dia adalah bercharge positif. Tapi andai kata bilangan elektron tu lebih daripada proton, kira sendiri berapa bilangan elektron dalam ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berbanding proton 1, 2, 3, 4, 5. Jadi elektron tu lebih daripada proton, maka bahan tersebut adalah bercharge negatif. Bagaimana pula kalau sekiranya bilangan proton dan elektron tu sama banyak? Awak tengok kat sini, dia sama banyak. Ada 5 proton dan juga 5 elektron. Jadi bahan tersebut adalah neutral. Okey, kita dah tahu bahan-bahan tu adalah ada yang bercharge positif, ada yang bercharge negatif. Sekarang kita nak tengok contoh macam mana charge elektrostatik ni dapat dikesan. Okey, kita tengok mudah saja. Kita akan menggunakan dua bahan, mudah saja. Awak sediakan satu kain, tak kisahlah kain bulu ke kain yang macam mana, contoh yang macam ni. Kemudian satu sikat. Okey, sekarang ni dekat sikat ni dia adalah neutral. Awak boleh tengok charge dalam sikat ni adalah neutral kerana bilangan elektron dan proton dia sama banyak. Okay, jadi sikat yang cikgu pegang ni adalah neutral. Sama juga macam kertas, cebisan kertas dekat bawah ni, dia juga adalah bercharge neutral kerana dia mempunyai bilangan elektron dan proton yang sama banyak. Jadi sekarang ni macam mana kita nak kesan penghasilan charge elektrostatik ni? Kita kena menggunakan kain. Okay, jadi kain ni kita gosokkan saja pada sikat. Okay, jadi kita gosok. Dan sekarang ni kain ni dia akan transfer ataupun pindahkan elektron kepada sikat yang neutral tadi. Jadi sikat yang neutral tadi, bila dia dah terima elektron daripada kain hasil gosokkan ni, jadi sikat ni adalah bercharge
negatif lah sebab dia dah menerima elektron daripada kain tersebut. Jadi bila sikat ni dah bercharge negatif, dia boleh tak tarik cebisan kertas kat bawah ni? Boleh lah sebab cebisan kertas ni ada charge positif dekat dia. Jadi sikat yang bercharge negatif ni akan menarik semua cebisan kertas yang bercharge positif tersebut. Jadi awak boleh cuba sebenarnya kat rumah nanti, awak gunting-gunting cebisan kertas letak dekat atas lantai. Kemudian ambil kain, ambil sikat, gosok-gosok, guna pembaris pun boleh. Kemudian cuba letak di atas cebisan kertas, dia menarik ke tak? Kalau menarik maksudnya betul lah ada charge elektrostatik. Simple je, cuba buat sendiri eksperimen tu.